Antara paparan menarik hari ini. Kenyataan Hadi Awang penuh bongkak sombong. Zahid Ara tubuh jawatankuasa pantau 62 program kementeriannya. PAS beri keadilan untuk semua kaum. Kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menegaskan alasan parti itu menolak penubuhan kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan selepas PRU15 adalah penuh bongkak dan sombong. Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail berkata, kenyataan Abdul Hadi itu menunjukkan seolah-olah mereka mempunyai kuasa mutlak menghukum seseorang. Katanya, kenyataan baru Abdul Hadi membuktikan beliau sangat mudah menghukum orang yang berbeza pandangan sebagai zalim dan sekular. Dan sebelum ini mereka digelar munafik dan kafir, ini amat dikesali. Presiden PAS dan PAS sekarang menganggap mereka ada kuasa mutlak menghukum orang. Ini pemikiran Khawarij yang berbahaya kerana jika kita merujuk sejarah, kumpulan sebegitu boleh bertindak secara ekstrim sehingga mereka membunuh pihak yang tidak setuju dengan mereka. Pemikiran ekstremis seperti ini juga wajar ditolak umat Islam termasuk kita di Malaysia. Abdul Hadi berkata PAS tetap beristiqamah bersama Islam yang berkuasa dan menolak pihak yang dilabelnya sebagai Islam sekular yang tidak berkuasa. Walaupun tidak memetik sebarang nama atau parti, kenyataan bekas Duta Khas bertaraf menteri pada zaman Perikatan Nasional itu mengingatkan banyak pihak kepada peristiwa selepas PRU ke-15 pada tahun lalu. Ia menyaksikan tiada satu pun parti dapat menguasai majoriti kerusi di Dewan Rakyat dan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menyarankan agar kerajaan perpaduan dibentuk. Bagaimanapun Perikatan Nasional yang diketuai Tan Sri Muhyiddin Yassin menolak cadangan tersebut kerana yakin parti itu memiliki jumlah yang mencukupi untuk menjadi kerajaan. Saifuddin yang juga Menteri Dalam Negeri berkata, sebenarnya PAS sebagai pentadbir boleh dianggap gagal seperti yang disaksikan di negeri diperintah parti itu. Katanya PAS berkuasa penuh di Terengganu, tiada pembangkang. PAS berpeluang menunjukkan bagaimana model pemerintahan yang boleh PAS amalkan. Yang jelas PAS gagal. PAS menutup kegagalan ini dengan cara mengemar politik dan pemikiran Khawarij. Tambahnya Abdul Hadi cuba memberi justifikasi kenapa PAS menolak cadangan agung untuk menyertai kerajaan perpaduan yang digagaskan baginda. Katanya justifikasi Abdul Hadi juga penuh bongkak dan sombong. Justru saya mengajak Abdul Hadi mengisafi asas perpaduan sesama Muslim ialah mengucap syahadat. Asas perpaduan Muslim dan bukan Muslim pula ialah menjaga kepentingan bersama. Contohnya menjaga keamanan negara, keharmonian dalam kalangan rakyat, memakmurkan ekonomi dan lain-lain. Ini semua adalah kepentingan bersama. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah mengarahkan beberapa jawatan kuasa ditubuhkan bagi memantau pelaksanaan kesemua 62 program yang telah dibentuk bagi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, penubuhan jawatan kuasa tersebut bukan sahaja dapat memacu kepada tercapainya matlamat dan objektif program, malah ia akan dapat memastikan penganjurannya dilaksanakan dengan penuh etika, beramanah dan bertanggungjawab. 62 program tersebut dibentuk ketika program pemungkiman KKDW baru-baru ini yang melibatkan pencabahan buah fikiran daripada kalangan pegawai kanan kementerian dan ahli akademik. Katanya KKDW perlu lebih memandang keterhadapan dalam merancang pembangunan kementerian ini secara jangka masa panjang. Saya mahu bulan Julai nanti kita adakan semula pelaksanaan 62 program yang dicadangkan ini dan kena memastikan proses pelaksanaan itu dibuat sebaiknya agar dapat menyusun semula keutamaan program untuk ia lebih memberi impak kepada rakyat. Beliau berkata KKDW juga terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Kongres Ekonomi Bumiputera peringkat nasional yang akan berlangsung dari 29 Februari hingga 2 Mac depan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Ahmad Zahid berkata selaras dengan matlamat KEB yang ingin memperkasakan pembangunan Bumiputera untuk jangka masa panjang, terdapat 10 kluster yang memfokuskan peranan masing-masing sedang giat melaksanakan sesi libat urus untuk mendapatkan input berkaitan seterusnya dibentangkan untuk dijadikan sebagai dasar KEB kali ini. Ditemui pemberita selepas majlis perhimpunan bulanan itu, Ahmad Zahid berkata setakat 2 Februari, hanya 33.4% atau 8,173 profil warga KKDW berdaftar dengan sistem pangkalan data utama padu daripada keseluruhan 24,471 jumlah penjawatan sedia ada di bawah kementerian itu. Ditanya mengenai punca peratusan pendaftaran yang rendah, beliau berkata kemungkinan wujud keraguan dalam kalangan kaki tangan mengenai butiran peribadi masing-masing. Katanya kami telah mengusahakan beberapa langkah dan kami akan pastikan mencapai angka 100% pendaftaran pada pertengahan bulan ini. Kerajaan pada 2 Januari lepas melancarkan PADU iaitu Pangkalan Data Utama Negara yang selamat dan komprehensif ke arah digitalisasi yang menghasilkan analitik yang tepat. Semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas digalakkan mendaftar dan mengemaskan maklumat ke dalam sistem tersebut bagi memastikan rakyat yang layak mendapat manfaat tidak tercicir daripada menerima subsidi bersasar, bantuan dan perlindungan sosial melalui sistem PADU. Islam yang diperjuangkan PAS memberi jaminan keadilan dan kesejahteraan untuk semua kaum.
Presiden Parti PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam perutusan ringkas berkata, perkara itu berjaya dibuktikan di bawah pentadbiran PAS di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Katanya, saya ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru kepada semua kaum Cina di Malaysia. Semua kita mahukan negara Malaysia yang sejahtera, di mana masyarakat hidup harmoni, aman dan saksama. Kepelbagaian kaum dan bangsa diraih sebagai tanda kebesaran Allah dan merupakan fitrah kejadian manusia. Islam yang menjadi dasar perjuangan PAS telah memberi jaminan keadilan, keamanan dan kesejahteraan hidup untuk semua kaum dan agama di negeri ini. PAS berpegang kepada konsep tiada paksaan dalam beragama walaupun Islam berkuasa sepenuhnya. Menurut Abdul Hadi, di negeri-negeri yang dikuasai PAS, terbukti bahawa kebebasan beragama kepada penganut agama lain tidak dihalang. Malah katanya tidak ada rumah-rumah ibadat dirobohkan dan kegiatan ekonomi tidak disekat. Kata bahkan orang bukan Islam hidup aman dan sejahtera di bawah pentadbiran PAS dengan diberikan hak kebebasan beragama dan bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat majmuk ini, kita juga hendaklah saling mengenali budaya antara satu sama lain, saling kunjung mengunjungi dan saling hormat menghormati supaya kita terus hidup dengan suasana yang penuh harmoni dan gembira. Saya sendiri terus belajar tentang budaya dan amalan kaum-kaum lain di Malaysia. Justru harapan saya sempena perayaan Tahun Baru Cina ini agar perpaduan kaum di Malaysia terus dieratkan dan diperkukuhkan. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.